Music 10 minit. 10 minit tu sebab saya tengah set up. So ada orang maki. Usah lambat sangat ni. Tiba-tiba laptop hang. Hang pula laptop aku. Biar tunggu kejap. Tak apalah. Itu the price that we have to pay lah. Tak apalah. But my point is this, balik kepada kenapa pendirian kita. Okay, kita stand down, biarlah let them run the country, make the policy, we become a good opposition. Cukup. Kita tak payah. Anwar, PKR tak pernah sibuk nak tukar kerajaan. Okay, kita tak pernah sibuk nak tukar kerajaan sebab kita faham COVID, kita faham pekerjaan banyak yang akan kena buang, company banyak tutup. This is not the right time untuk kita nak take over. Dan saya cakap juga dalam live, saya kata kalau kita take over kerajaan sekarang ini, saya akan berhenti buat live. Sebab saya tak tahan kena maki. Macam mana saya nak bela? Bila orang tu tak makan, dia bukan ingat, oh ini sebab pekerjaan. Dia tak bukan fikir je, dia fikir kerajaan. Ni semua kan salah ni lah. Salah dia orang ni nak berebut sangat jawatan. Tapi bila sekarang ini, UMNO dan PAS mula take over berbagi jawatan, kita kerja senang. Kerja kita maki. Okey. Dan siapa yang nak tukar kerajaan? Siapa yang beria-ia nak tukar pemerintahan? Betulnya. Dia cerita 129, ingat tak? Okey, asal 129 tu macam mana? Saya dah terangkan dalam live. Dia asal dia Khalid Samad. Amanah. Ini bukan kita nak bantai Amanah, nak bantai JP, tak. Kita cerita kronologi dia. Bila Khalid Samad kata dalam berita dalam Malaysia Kini, review paper lah, dia kata kita ada numbers dan sekiranya, bukan kita ada numbers, dia kata sekiranya kita sudah ada calon Perdana Menteri dan kira jika kita mengambil alih Putrajaya, itu ayat dia, kita sudah ada calon Perdana Menteri jika kita ambil alih Putrajaya. Kemudian masa tu Syahabuddin Hussein kan, Syahabuddin Hussein, dia pick up. Tengok, kita dah ada numbers. Dia je conclusion. Khalid Samad tak pernah cakap pun, dia ada numbers. Jika tu mungkin PRU 15 kan. Dan kandidat itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. There is no other option. Dia bincang, dia kata, okay, kita kalau Mahathir duk cerita nak tukar kerajaan, maka Anwar jadi Perdana Menteri. That's it. Kemudian pada waktu itu, Syahabuddin kata, okay, dia kira, kita ada 129. Itu yang 129. Esok hari Senin lah. Hari Senin tu akan pergi jumpa Agong, akan ni serah SD semua 129. Saya gelak mana ada. Kan? Tak ada. Dan satu benda yang you all kena tahu, jangan percaya dekat orang Sarawak. Bukan, maksudnya parti Sarawak. Saya orang Sarawak. Jangan percaya dengan parti Sarawak ni. Dia orang ni, kalau you all ingat Tun tu licik, dia orang ni lagi licik. PKR di Sarawak tak berkembang sebab dia letak ni pengkhianat-pengkhianat untuk, kalau diingat Azmin kan, ni Barubian, Ali Biju, Willy Mongin, tu semua orang-orang yang dia orang letak implan dalam keadilan untuk pastikan tak berkembang. Saya lawan dia orang, lawan sampai nama saya naik Biro Disiplin melawan MPN Sarawak. Saya peduli apa? Nak pecat lah. Nak gantung lah. Sebab saya lawan sampai 3-3 YB letak jawatan. Tak pernah dalam sejarah orang biasa lawan YB letak jawatan. Sampai dia orang letak jawatan melompat. Dan ini semua salah Iswardi. Aku cakap apa punya ni sampai kan? Okey. Jangan percaya kepada dia orang ni. Sebab itu saya kata bila Anwar berjumpa dengan GPS, yes, Anwar jumpa GPS, bincang. Sebab Abang Jo sendiri nak Anwar datang jumpa. Dia tak nak orang tengah. Yes, Anwar pergi jumpa. Ada berita kata, Abang Jo tak nak jumpa Anwar. Tak. Abang Jo berjumpa dan berbincang dengan Anwar. Cuma perbincangan itu tak ramai tahu sehingga selepas dia berlaku. Tak ramai tahu yang Anwar, kita orang pun tak tahu Anwar datang Kuching sehinggalah lepas dia balik. Balik tu baru kita tahu dia datang Kuching. Dan perbincangan itu ada. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada 29 hari bulan Februari, GPS dah pun menyatakan sokongan untuk sokong Mahathir. Sebenar, tetapi ada satu grup dalam GPS ni nak sokong Muhyiddin. Grup apa? Siapa? Fadilah, Menteri Kerja Raya. Kenapa? Projek Pen Borneo tu abang dia punya, Bustari Yusof. Siapa Bustari Yusof? Dialah tukang bawa beg Najib. Dialah yang memperkenalkan Jolo kepada Najib.
Daripada Jolon dan Bustari itulah Claire Rowcastle Brown tahu pasal 1MDB ni. Sebab dia nampak siapa mamat Cina ni. Umur 28 tahun, kerja bilion-billionaire, dia punya ni dengan Paris Hilton lah apalah. Something is wrong. Kaji, dia trace balik. Sebab tu bila saya tanya Claire malam tu kan, dalam interview saya dengan Claire, dia dekat London, masa tu dia sebenarnya bukan kat London, dia dekat Spain. Dia stuck dekat Spain, husband dia kat London. Dalam, saya tanya, how much did Hadi paid you? It's 1.4 million ringgit. Oh, there's a lot of money for you, huh? That's for your retirement plan, cakap. No. My lawyer's fee is 1.6 million. Dia punya lawyer fee dia 1.6 million, 200,000 pounds sterling. Plus. That's very expensive. No. My lawyer is not expensive. Hadi's lawyer is 2.5 million ringgit, pounds sterling. We estimate. Wow. Lawyer Hadi 2.5 juta pounds sterling kali 5. Mana dia dapat duit? Kalau dia bagi tabung Milo pun tak cukup besar tabung Milo pasal ni. Mana dia dapat duit? Tuduhan Claire adalah PAS terima duit daripada UMNO, bukan duit 1MDB Jangan salah faham, this is not 1MDB money. It's duit daripada UMNO sewaktu Pakatan Rakyat. Sewaktu dia sedang bersama dengan kita, masa tu dia bersenggama dengan UMNO. Check in hotel. Saya cakap tu bahasa kasarnya kan. Dia terima duit daripada UMNO more than 90 million. 90, bukan 19 90 million, more than 90 million. That's what Claire said. And PAS never denied it. Dan dia saman lah, nak saman. Cuma isu Claire ni bila dia nak saman, di UK, Malaysia lain sikit. Di UK, parti tak boleh saman individu. Entiti tak boleh saman individu. Dia mesti individu boleh saman individu. Contohnya, kita defame company tak boleh saman. Kalau kita kutuk Google tak boleh saman. So Hadi kata, since you kutuk PAS, seolah-olah you kutuk saya. So saya pergi saman lah. But dalam law, kalau kita ada locus, dia panggil locus standi kalau saya defame you, saya fitnah you, yang masalah is you lah, maksudnya you yang terfitnah lah. Tiba-tiba adik dia ni tak puas hati sebab dia tak apalah, dia fitnah tu biar pilih dengan Tuhan Adik dia tak puas hati, tak, mana boleh. Adik dia saman, tak boleh. Sebab dia tak ada locus standi. Sebab saya bukan saman sefitnah dia, saya fitnah dia. Faham Itu dipanggil locus standi. So dalam kes ini, Claire sebut pasal PAS, tapi Hadi yang saman, so tak boleh. By law memang akan kalah. Dia ingatkan bila dia saman Claire takut lah. Claire pun kata bring it on. Nak masuk mahkamah, tiba-tiba Hadi kecut. Hadi kalau dia tahu, kalau masuk mahkamah, Claire keluarkan semua dokumen. Dia terima duit daripada UMNO. Transaction terus masuk ke dalam akaun PAS. Jutaan. Orang bawa cash money. Guna cash money pakai beg. Juta. Masukkan dekat kaunter. Sebab dia tak ada transfer account. Juta masuk dalam akaun PAS. So dalam mahkamah dia kena jawab, daripada mana duit tu? Siapa bagi? So kalau betul dia tu daripada UMNO, maka claim betul lah. So dia tahu kalau didedahkan semua tu habis dia. Okey, macam ni kita settle out of court. What's the term? Claim minta 2 million, kurang-kurang ni dapatlah 1.4. Dia bayar. Okey, habis dah. Dan dia buat perjanjian dengan Claire. Jangan dedahkan apa tema kita. Whatever we discuss, don't tell. Okey, Claire pun kata okey, fine, habis. Dia balik Malaysia, dia kata kita sudah menang. Kita sudah menang lawan Claire. Claire sudah takut sekarang, tak berani bawa ni ke mahkamah. Claire pun bengang Bila Claire bengang, dia keluar ni cek 1.4 juta atas nama saya, atas nama my lawyer. Kalau dia menang, kenapa dia bayar saya? Faham? Kalau dia menang, kenapa dia bayar saya? Ada orang tanya, kenapa Claire tak nak teruskan saman tu? Bukan Claire yang saman, Claire kena saman. Faham So balik pada cerita tadi, akhirnya kenapa pendirian kita? Kita kata teruskan, tapi yang nak tukar tu Mahdi. Sehingga kan Menteri Jabatan Perdana Menteri tu kan, Chinese Barisan tu, dia yang bawa undi percaya kepada Mahdi. Undi percaya kepada Mahdi ni
unconstitutional lah, tak boleh lah. Mana boleh? Undi percaya pada Muhyiddin boleh, macam PAS nak bawa ni, itu boleh. Tapi undi percaya pada Mahathir tak boleh sebab dia bukan Perdana Menteri. Lainlah zaman dulu dia Perdana Menteri. Okay. So, speaker tolak. Betul lah tu. Warisan bawa undi tidak percaya. Siapa? Syafiq Abdal dengan Mahathir bawa undi tidak percaya. Isu undi tidak percaya sebab dia orang pembangkang. Bila pembangkang, usul kerajaan pergi dulu. Kalau dah habis tu, speaker rasa, okey lah boleh bawa. Bawa, dia bawa. Masalah juga. Tapi yang bestnya, tak tahulah sama ada PAS ni bodoh ke, PAS ni terlebih cerdik ke, dia nak bawa usul undi percaya pula. Dan dia kerajaan tau. Dan speaker luluskan. Oh, itu menarik ni. Speaker orang kita, kan? Bekas hakim, tu saya kata saya respect speaker tu. Bekas hakim. Dia luluskan. Saya nak tengok ni. Akhirnya Muhyiddin nak tukar speaker. Wah, parah juga kalau undi, tiba-tiba undi percaya tak ada. Tak dapat majoriti. Habis Muhyiddin. Okey. So, kenapa kita kata macam tu? Kalau ada lah undi percaya ke undi tak percaya ke, PKR punya pendirian, kita undilah. Okey, siapa undi tidak percaya kepada Muhyiddin, kita angkat tangan. Undi percaya, kita angkat tangan. Itu pendirian kita. Tapi nak bawa tu tak. Okey. Akhirnya perbincangan, kita bincang dengan Majlis Presiden, ketetapan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada option lain. Jumpa Mahathir, jumpa Warisan, Syafiq Abdal kata, oh tak boleh. Tun Mahathir kena jadi Perdana Menteri. TPM Anwar. Itu terms yang dia bagi. Masa tu Anwar tak pergi tu, meeting tu. That discussion Anwar tak pergi. Itu Anthony Locke dengan Khalid Samad je pergi. Kan ada gambar tu kan? Batah balik jumpa Anwar. Dia orang jadi messenger lah. Jumpa dekat rumah waktu malam. Bincang. Anwar kata no. Nope. There is no other option. That is the option. Pergi patah balik. Hampir 10 kali lah Anthony Locke kata. Pergi sana, pergi balik. Kemudian tiba-tiba keluar kenyataan mengatakan bahawa Anwar setuju dengan option 2. Dia macam ni, option 2 ada. Mahathir jadi Perdana Menteri. Ada. Diutarakan. Tapi tak pernah dipersetujui. Buktinya Dorset. Dia kata pada perbincangan kedua ketiga, Anwar kata setuju. Di Dorset, saya tahu rakaman ni. Saya tahu, bukan live kan? Okey. Saya tahu, rakaman? Bukan. Bukanlah rakaman. Saya tahu butiran perbincangan. Saya tahu apa Anwar cakap, saya tahu apa Khalid cakap. Saya tahu apa Khalid cakap, saya tahu apa Anwar cakap. Suadi kau duduk Sarawak pun tahu kita ada burung-burung yang berterbangan. Kita ada burung-burung yang berterbangan. Saya tahu apa dia cakap, apa perbincangan dan apa Anwar kata. Pendirian Anwar kekal. No to Tun. I have been his deputy in 1998 and I will never work with that man again. Never. Itu pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dia orang kata, okey, patah balik, pergi sana, patah balik. Akhirnya, kita bawa lah option 2. Anthony Locke dengan Khalid Samad kata, kita pergilah option 2. Kita bawa lah Tun jadi Perdana Menteri. Sebab dia ada majoriti. Dia ada numbers. Dia bukan majoriti, dia ada orang yang akan lompat. Orang yang dia cakap akan lompat tu orang Sarawak. Kan saya cakap tadi jangan percaya. Bukan dengan orang Sarawak, dengan Parti Sarawak. Orang Sarawak jaya. Siapa? Richard Riot. Serian yang kononnya masuk PKR masa Februari itu, tiba-tiba masuk PN. Richard Riot ni, dia menteri dulu, menteri bukan semua manusia, yang semua manusia lah. Yang pekerja tu kan semua manusia lah kan? Human resource ya. Dia menteri human resource zaman BN. Masih Kujat ni Sri Aman, PSB. Pada 29 tu, Richard Riot dan Masih Kujat dikatakan telah sign SD menyokong Tun. 28. 29 tu, Masih Kujat siap buat video lagi. Saya dengan ini menyokong Perikatan Nasional. Sebab itu, pada Mei lepas, yang sidang parlimen tu, Masih Kujat punya kerusi dekat kerajaan. Lepas tu Masih Kujat kata, kenapa saya duduk sini, saya pembangkang? Sebab dia declare dia kerajaan. Dia cakap, aku ada video tu. Memang I saw the video. Yang dia kata dia sokong Muhyiddin. Of course dia duduk kat kerajaan kan. Tiba-tiba masa tu dia sokong pembangkang. Sebab apa? Itu saya kata tadi, jangan percaya.
Sebab PSB sekarang ini nak bekerjasama dengan PKR pula di Sarawak. PSB, Parti Sarawak Bersatu Parti Sarawak Bersatu kan? Nak bekerjasama pula dengan PKR. Kita kata kita tak setuju. PSB ni GPS 2.0. Jangan percaya. Duit dia orang banyak. Banyak. Kalau saya dia offer tanding PSB. Offer dia. Yang ni kalau boleh potong nantilah. Ke pause dulu, pause. Paling utama adalah bersama dengan rakyat. Kita nak rakyat tahu pendirian kita. Kita tak nak ambil kerajaan sekarang, kerana kita nak pastikan rakyat tu biarlah whatever government is doing right now, teruskan bagi bantuan. Once kita take over government, kita kena put on hold. Kita kena buat rombak polisi, kita kena tukar lagi JLC dan menteri-menteri. Another few months pass by. Rakyat fikir aku nak makan apa esok? Aku dah nak kena buang kerja, 3 bulan tak ada gaji kena potong. Itu rakyat fikir. Ni harga minyak dah naik. Kita duk nak bubut jawatan. Kemudian offer was came. Okeylah. Dia Perdana Menteri 6 bulan. Lepas tu tukar 12 bulan. Mula-mula dia kata 6 bulan. Lepas tu tukar 12 bulan. Masa 12 bulan, 6 bulan ke 12 bulan tu, antinolog cakap, Khalid pun cakap, tak apa. Kita boleh buat terma dalam live Facebook. Khalid cakap, kita boleh buat satu term di mana kita akan pastikan Tun akan serahkan kepada Anwar. Ini je jalan dia jadi Perdana Menteri. Dia ingat Anwar kemaruk sangat kena jadi Perdana Menteri tu. Saya tanya soalan dalam live. Apa term tu yang mana Tun akan setuju, yang akan boleh mengikat Tun? Okay, kalau saya throw lah, you all ni saya punya think tank. Bagi saya satu terma yang Tun kata yes dan dia akan ikut, dan kalau dia tak ikut, something happen to him. Bagi saya term tu. Sampai sekarang kali tak jawab. Okay, cuba contoh bagi. Throw je, tak apa. Cuba cakap. Apa? Alah, ini main-main je, bukan salah betul. Apa contoh? Apa term yang you boleh bagi pada Tun, yang Tun akan terima dan dia akan ikut 6 bulan, dia akan serah pada Anwar? Bagi. Apa contoh? Come on. Kalau Tun tak serah jawatan, maka dia terlucut jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Saya bawa kes tu ke mahkamah against constitution. Habis ya? Term tu tak boleh pakai. Lagi? Kalau Tun tak letak jawatan, maka kita semua akan keluar. Ya Allah, kita nak letak negara ni dalam keadaan macam ni lagi ke? Kita baru take over, lepas tu dia kita nak suruh dia dengar cakap kita jatuhkan lagi kerajaan. Siapa susah? Rakyat. Siapa kena maki? Kita. Nak build reputation will take years, but to ruin reputation just one day. Nak build reputation kau sebagai ustaz bertahun, tapi nak musnahkan reputation kau cukup dengan satu WhatsApp. Betul? Cukup dengan Belfire. Betul tak betul itu cerita lain. Dengan Lena dia boleh intan. Ada orang kata cerita itu tak betul. It does not matter. That is politics. Syafiqah dia the first one dulu cerita dengan Syafiqah. Cerita Syafiqah tu saya baca sebelum ni dan sekarang ni saya baca balik. Saya pernah kena beberapa kali taktik yang sama, tapi saya tahu perempuan bukan macam tu. No matter how cheap the woman is, they are not like that. Cara dia cakap, itu cara cakap lelaki yang nak perangkap kita. Kita baca, saya pernah terima beberapa message, even sebelum ni pun. Nak berkenalan ni kita tengok. Ya ke? Ada baru-baru ni saya terima. Assalamualaikum, salam. Kita pernah jumpa lah dulu. Kat mana? Kat Kuala Kubu. Masa aku pergi Kuala Kubu? Dia kata, alah tak ingat ke? Kita macam ni. Lepas tu awak cakap, awak gelak-gelak awak kita, kemudian awak kata awak suka kat saya. Bila masa aku cakap aku suka kat perempuan? Banyak kali lah, tapi tak ada lah dengan dia kan. Kanta juga tu. Tak pernah. So dia nak trap kita. Itu kali pertama. Banyak lagi cara lain. That's why guys, 3 ta akan memusnahkan lelaki. 3 ta akan memusnahkan lelaki. Wanita, tahta, harta. Habis kalau wanita macam mana pula? Itu saya tak tahu. Tok guru saya tak ajar sampai situ. Saya tahu musnahkan lelaki. Wanita, harta, tahta. 3 benda tu. Banyak macam mana ramainya pemimpin jatuh di antara wanita, harta dan tahta. So bila kita konsisten dalam pendirian kita, malam saya live sebelum MPP punya keputusan tu,
Esoknya MPP punya keputusan 99%, 100 lebih 120 orang ahli Parti Keadilan Rakyat daripada MPP, Majlis Pimpinan Pusat, DUN tak ada, ahli parlimen dan juga pengurusi negeri meeting, 99% mengatakan kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, no other option, or we go for GE15. Ahli Parti Keadilan Rakyat, pimpinan sebulat suara, 99%, kecuali beberapa orang. Siapa? Saya boleh sebut seorang, Tian Chua. Dan hari ini, hari ini kami sudah gerakkan gerakan pecat Tian Chua. Siapa yang like Facebook saya, dia nampak dia. Gerakan pecat Tian Chua tengah meeting, dia dah habis kot. Mana budak saya? Alamak, dekat luar pula. Nak tanya dia, dah habis kot meeting, pukul 3 start jadi. Dah kena pecat belum? Gerakan pecat Tian Chua. Siap banner naik tu. Banner naik untuk pecat Tian Chua. Kenapa? Cukuplah. Pengkhianat cukuplah. Pengkhianat yang ada dalam parti cukuplah. Saya dah penat lawan pengkhianat lah. Ada Selangor lagi. Selangor sikit lagi. Sikit lagi. Saya ada plan benda yang saya nak buat dengan Selangor ni. Menteri besar dia. Siapa yang tak tahu, Menteri Besar Selangor tu lah kartel besar. Kartel besar tu. Tapi dia punya jilat, ya, itu Azmin lah. Ni nak cerita kan ni? Pause jap. Selepas PRU, sokongan, I think selepas beberapa bulan, I think 6 months after PRU, sokongan orang Melayu terhadap Pakatan Harapan menurun. Sokongan orang bukan Melayu terhadap Pakatan Harapan pun menurun. Tetapi sokongan orang Melayu kepada PN, kepada masa tu bukan PN lah, BN, Melayu naik. Dia bukan sokong kita, tak sokong kita pun menurun, sokong BN menaik. Yang bukan Melayu, sokong kita menurun, sokong BN dia masih sama. Dia tak sokong kita tapi dia tak sokong BN. Melayu ni dia terbalik. Dia tak boleh ada void. Kalau aku tak sokong ni, aku mesti sokong ni. Dia macam tu. Bukan Melayu ni, dia tak, aku tak sokong P ni, tapi tak semestinya aku sokong dia. Dia macam, tak apalah, dua-dua aku tak nak. Dia boleh macam tu, bukan Melayu. Tapi Melayu tak. Dia mesti. Dan kita baca, kalau trend itu berterusan, ini kajian kita sebelum jatuh kerajaan, kalau trend itu berterusan, kalau Mahathir tak buat sesuatu, Pakatan Harapan tak buat sesuatu, GE15 kita kalah. And kita kaji, penyebab terbesar kenapa kita tak boleh, kenapa sokongan itu menurun adalah kerana kita gagal dalam mengubah persepsi rakyat. Kita gagal dalam merubah persepsi rakyat. Dalam semua kementerian. Kecuali beberapa kementerian. Antaranya Kementerian Wanita Kak Wan, okey. KPDN HCP, okey. Tapi kementerian lain semua, terutama Menteri Agama, out. Menteri Agama, out. Kobin Singh tak payah cerita lah. Apa nama? Menteri Penerangan memang tak terang langsung. Out. Dan terbukti di Tanjung Piai dan Semenyih. Orang kata, Amanah dan DAP kata, oh Mahathir dapat bantuan, dapat sokongan daripada Melayu. True masa sebelum PRU 14. But now after PRU 14, no. Sebab apa saya kata demikian? Bukti dia Tanjung Piai. Tanjung Piai bersatu menang by 600 votes. Melayu, orang Melayu. PRK, Melayu, Tok Imam lawan Cina, MCA. Melayu kalah 15,000. Lawan Cina. Sebab apa? Antaranya Pekan Nanas DAP swing vote. Pekan Nanas kubu kuat DAP swing vote sokong MCA. Bukan sebab dia sokong MCA, bukan sebab Cina sokong MCA, sebab protes against Pakatan Harapan. Dan kita ingat yang bertanding pada PRU 14 bendera apa? Keadilan. Semenyih kawasan Melayu sama. Kalah bersatu. Kalau kita tengok rekod kalah dalam PRK, keadilan, satu je Rantau. Rantau tu pun sebab incumbent lawan dengan Tok Mat. Tok Mat ni memang popular lah dekat Negeri Sembilan kan. Tak apa. Semenyih dan Tanjung Piai, kita incumbent, kita menang. Kita pegang kerusi, tapi kalah. Padahal kita kerajaan. Semenyih Selangor pula tu. Selangor ni orang kata kalau letak saya orang Sarawak bertanding pun menang lah.
Ini je cerita. Selangor ni dia tak tengok dah. Ni orang kampung, kecuali yang kampung-kampung lah. Kalau bandar ni dia tak tengok ni. Azmin tu orang mana? Orang Singapura. Menang. Dia dah tak tengok dah daripada mana asal ni. Yang penting dia boleh buat kerja. Logo dia. That is a proof bahawa sebenarnya pengundi kita dah semakin bijak. Okay? Dan dia akhirnya race-based politik ni dia akan slowly die out. Sebab itu Mahathir cakap dekat Anwar, oh you tak boleh jadi Perdana Menteri sebab you command parti multiracial. Anwar cakap 6 bulan akan datang pun aku command parti racial juga, masalah. The future of politics is a multiracial based politics and could be a politic without party. Maksudnya ada parti tapi dia tak tengok parti. Dia tengok candidate. Because sekarang ni pengundi are well informed. Kita dah well informed. Because of this lah devices ni. Kita dah well informed. And that's why candidate sekarang ini dah mula nampak kena menonjol ke hadapan. Saya dah beritahu dah. Ni Fahmi pun saya dah cakap buat live. Tonjolkan diri. Alam proses buat live saya cakap. Sebab kita nak ketuk 6,000 rumah tiap-tiap malam penat bang. Saya duduk kat sini, orang tengok badan saya ke atas, bawah ni pakai kain pelekat. Pakai kain pelekat kat bawah tu kaki bersila macam ni Penat. Kat atas ni orang tengok pakai baju ni Anwar Ibrahim lah, keadilan lah, kat bawah ni pakai kain pelekat. Kalau saya bangun tu pakai kain pelekat kat bawah ni. Persepsi Orang Iswadi dari seorang kawan datang. Aku ingatkan mana bilik kau buat live tu? Dia kata, oh bilik dia kata bilik. Bilik apa? Itu meja makan saya. Itu kat dapur. Kenapa kat dapur? Kalau saya buat kat ruang tamu, bini saya marah. Bang, senyap sikit bang. Kata, orang nak tidur. Yelah, kita tengah high kan. Yo, kita lawan dia. Bang. Yo. Sebab tu kadang-kadang bila saya macam, dia turun kat tangga tu kan. Jadi daripada situ kita kena sedar. Kalau nampak tiba-tiba saya tone down tu sebab bini saya turun lah. Kita dah tengah semangat ni kan. Dan dalam keadaan kita sekarang ni, kita kena memastikan bahawa dalam situasi yang ada sekarang, sebab bini saya tengah turun. Sebab dia dekat dengan tangga kan. Itu persepsi lah. That's what perception is. Tapi kita mengajar lah macam mana how to clear. Belakang saya nampak macam dalam bilik dalam office semua. Mana ada? Itu dapur saya tu. Sebab itu je paling senyap. Akhirnya saya kena pindah. Daripada situ saya pindah dapur lah. Saya nak renovate bilik belakang tu jadi bilik office lah. Terpaksa. Kalau tak nanti bunyi bising. Kita live pukul 10.30. Pukul 9 bahasa Sarawak, pukul 10.30 bahasa BM kan. Every night. Sampai bila? Sampai letih. Letih berhenti lah. Dia tak ada time limit. Kalau saya rasa malam ni saya nak off, saya off lah. Ada satu malam tu masa Jugah melompat. Ni kadang persepsi Lepas tu masa malam tu orang kata, saya baca komen, lepas tu komen, kenapa muka kau sedih sangat malam ni? Tak apa, teruskan perjuangan. Kau tak payah sedih sangat hanya kerana dia melompat. Kita tetap dengan perjuangan ni. Bukan saya sedih, gigi saya sakit malam tu. Saya malam tu gigi sakit. Itu muka saya macam berdenyut ni lah. Kita tengah cakap, itu berdenyut ni. Tapi orang nampak QQ tu. Because apa? Kenapa live ni very effective? Dia seolah-olah kita bercakap macam ni. Bila you tengok phone, kita bercakap macam ni. Betul tak? Sebab saya tengok phone. Jadi orang tengok macam personal tau. Berbanding dengan, kalau saya cakap macam ni nampak personal kan? Berbanding kalau saya cakap macam ni. You all dengar. Jadi you tak rasa personal. You rasa macam saya bercakap dengan dia je. You macam orang ketiga. That's why live is very effective. Okay, jauh sangat dah begini. Balik pada cerita ni, kenapa pendirian kita kekal kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Sebab kita kata tak ada cara lain dan tak ada orang lain yang boleh bawa reform selain Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi Khalid Samad boleh? Bagilah dia jadi Perdana Menteri. Anthony Locke boleh? Bagi dia jadi Perdana Menteri. Tak kisah. Anthony Locke ke, Khalid Samad ke, asal bukan Mahathir dan kuncu-kuncunya. Kenapa Syafiq Abdal? Tak nak tanya soalan tu. Kenapa dilantik Syafiq Abdal? Boleh? Mahathir ni, kalau siapa yang lama dalam politik, dia akan faham. Abang-abang yang sebulu tu satu hal. Dia nak orang yang boleh arahkan. Ingat tak Pak Lah dulu? Kenapa dia lama sangat tukar
daripada mula-mula Musa Hitam. Lepas itu Ghazali, Tengku Ghazali bukan timbalan lah, tetapi nak lawan dia. Lepas itu Ghaffar Babur, Anwar Ibrahim. Lepas itu Ghaffar Babur, tak jadi juga. Last kali Pak Lah. Kenapa? Dia letak timbalan tu, dia nak tengok timbalan tu akan pijak kepala dia ke tak. Dan Anwar Ibrahim ni memang akan bukan setakat pijak kepala dia, pijak dia lumat-lumat. Akan sailang lah habis, tak boleh dia ni. Dan saya tahu ada antara loyalis Anwar yang kena buang tahun 98, konteks saya balik. Ni bukan calang-calang orang, bekas CEO, bekas MD yang bawa bilion-bilion punya projek ke dalam Malaysia. Konteks saya. Dia ceritakan apa Mahathir dah buat. So akhirnya Pak Lah, dia nampak Pak Lah ni boleh makan. Tapi nya tak boleh juga, betul tak? 2008 kalau dia jatuhkan lagi Pak Lah. Dia tengok Najib boleh ni. Pasang tak 2008 dulu, Najib ni macam itu taktik tau. Siapa tengok cerita Stephen Chow, cerita God of Cookery. Tengok cerita God of Cookery, dia ada satu karakter tu, Stephen Chow ni dia tukang masak lah. Satu karakter dia bodoh je, tapi rupanya dia lah jahat. Itulah Najib. Dia buat bodoh je. Bila dia jadi Perdana Menteri, Iblis pun bertaubat. Iblis pun bertaubat. Dia tak pernah aku jumpa manusia macam ni. Kaum aku pun tak macam ni, dia lagi hebat. Ni kalau kena ni, baru ni. Poinnya adalah apa? Dia nak pastikan orang yang naik itu orang yang dia boleh kontrol. Orang yang naik siapa? Syafi'i Abdal lah. Apa history Mahathir dengan Syafi'i Abdal? Apa history dia? You all tak tahu history dia? Daripada zaman UMNO dulu. Panjang lah. Kaji baliklah Syafi'i Abdal punya history di Sabah. Macam mana Syafi'i Abdal tu boleh dapat bilion. Sebab tu warisan parti baru, tapi dia boleh spend duit. Keadilan ni, ya Allah, ya Tuhanku. Ni saya bina negara ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan lah donate duit saya ni. Bagi tiket, bagi duit, donate. Ada ramai lah, Alhamdulillah, terima kasih lah yang donate. Untuk saya beli tiket, ni duit banyak minyak. Makan minum saya ni, ini duit donation lah. Ini, Alhamdulillah hari ni ada seorang sahabat bina negara kita bagi kondo dia dekat pulau. Jadi kita tidur situ lah. Dia tak boleh datang sebab dia kata dia risau. Kondo tu ada masalah sikit. Saya tak apa, kami ni biasa tidur atas lantai. Dia beli katil lah. Ada? Dia ada sini? Tak ada? Oh tak ada. Dia siap dah kata dah beli katil baru, dah beli bantal baru. Saya kata tak apa, don't worry. Kami just ada tempat landing pun tak apa. Nak jimat, kita orang ramai. Berapa? 8 orang tu. Tak apa, kita kata kita tak kisah. Dia ada tempat rehat je. Itu parti keadilan. Sebab itu bila kita cakap tentang reformasi, saya bagi tahu dengan rakan-rakan, kita nak pilih YB yang baru ni. Ramai so-called reformis dulu sebenarnya opportunis je. Setiausaha politik tak jumpa menteri. Baru jumpa setiausaha politik, orang PKR. Nak jumpa dia, buka mulut 25,000. Main UMNO dulu. Nak jumpa dia, belum jumpa menteri. Baru nak jumpa, kena 25,000. Dia pergi holiday dekat China, bawa beg 100,000 cash untuk pergi shopping je. Baru setiausaha politik, orang PKR. Jadi mana reform yang kita cakap dulu? Dia kata apa? Alah 5 tahun lah kumpul kekayaan. Bila kita cari makan dengan politik, itu masalah dia. Ni saya bagi tahu Fahmi ni, saya tak jadi YB, dia jadi YB apa ni? Kalau bukan hang je lah, siapa-siapa lah. Buat macam tu, Azmin ke, Anwar Ibrahim ke, saya tetap lawan. Aku boleh apa? Barubian. Saya langgar Barubian tu sebab itulah. Saya langgar Barubian. Kita lawan Barubian sebab kita tahu apa dia buat. Konon-kononnya memperjuangkan tanah NCR. Tanah NCR kau. Kita bukan tak tahu. Anak dia, Federal Court dah decide, kes tu kalah. Anak dia boleh pergi jumpa orang kampung. Boleh appeal. Boleh appeal apa? Federal Court dah decide. Orang kampung kumpul lah duit 35,000, bayarlah dia. Pergi Federal Court, confirm lah kalah. Federal Court, the highest court dah decide. Habislah cerita. Tak payah cerita lagi ya. Kan? Okay. So itu sedikit daripada saya lah. Kalau ada soalan, kita berinteraksi lagi. Minta maaf saya kelewatan sejam
Sejam kan? Lebih kurang lah. Saya live macam ni lah, sejam. So biasanya dalam live saya tak baca komen. Kalau saya baca komen tak jadi. Yang bestnya saya live bahasa Sarawak tau. Saya ada live Facebook dengan YouTube serentak. Saya boleh baca yang YouTube sebab YouTube ni tak banyak. Yang Facebook ni kadang saya tengok lepas live 7,000 komen. 8,000 apa benda kau cakap ni. Tapi yang Facebook ni saya baca ya, kadang-kadang ternampak kan. Yang best saya cakap bahasa Sarawak, dia orang tak faham pun. Tapi dia tengah tunggu ada satu makhluk ni, dia akan masuk dan maki saya. Mana dia hari ni tak masuk Tengah tunggu ni, mana dia ni tak masuk? Dia dah masuk. Okey, mantap. Bukan dia faham pun apa suruh dia cakap ni, aku pun tak faham dia kata. Tak apa, kita mantai. Baca yang Honda lah korang ni. Dia suka nak memantai. Okey. So saya open for question kalau ada soalan. Ada soalan ke apa ke? Boleh lah. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Mana tak boleh jawab, mungkin sahabat saya boleh jawab. Guna OBS. Saya guna Streamlab OBS. Dia ada dua. OBS is betul juga, it's a system, tapi dia Streamlab OBS. Sebab apa? Streamlab ni dia boleh multi stream. Kalau OBS satu stream je, sama ada Facebook atau YouTube. Streamlab dia boleh banyak. Twitch, Facebook, YouTube. That's why saya boleh buat Facebook dengan YouTube serentak. Itu dia punya ni. Download sama je. Dia cara pakai OBS stream sama je. Cuma dia ni, dan you boleh download guna phone. You boleh pakai stream pakai phone. Jadi dia powerful lah Streamlab OBS ni. Free. Saya ni satu perangai saya, asalkan selagi boleh pakai dan kalau boleh free. Saya takkan bayar. Ni phone ni dalam jahanam ni. Dalam jahanam dah phone tu. Saya pakai selagi boleh. Dah tak boleh on, dah tak boleh tukar. Saya berapa kali tukar skrin. Saya rasa dah beli phone baru dah kalau tukar skrin tu. Sebab asyik jatuh je kerja dia. Ya. Snap. Ada dua soalan lagi saya tak tahu. Tak apa. Dua soalan pun tak apa. Sila. Okey, tentang snap election ni. Saya nak dapatkan penerangan agak detail juga ya. Maksudnya definisi snap election ni yang saya faham. Jadi tau. Snap election ni bila kita katalah kita akan minggu depan buat snap election. Contoh, buat snap election dan bila habis tempoh masa PRU14 ni yang akan berakhir di tahun 2023 tu, satu lagi election kita kena buat. Adakah itu yang disebut sebagai snap election ataupun snap election ni dah kita buat dekat minggu depan? So dia punya term tu dia pegang 5 tahun. Mana dia 2020, 2025 pula baru ada PRU yang ke-16. Betul lah tu. Yang nombor 2. Snap means Perdana Menteri ada kuasa to call election anytime, even before less than 3 years. So once dia dah snap, sebab apa dia less than 3 years. That's why dia panggil snap. Sepatutnya terbaiknya satu election tu more than 3 years. 3 years and above tu kira normal election lah. But less, if it is less, then you call snap election. Jadi snap election ni tak pernah lagi dalam, saya rasa tak pernah kot dalam sejarah Malaysia. Saya tak pernah Tak pernah lagi rasanya. Dalam sejarah Malaysia, kalau dibuat, dari negeri ada kalau tak silap. Tapi kalau dalam sejarah Malaysia dibuat, kalau dibuat ini sejarah dan maksudnya kalau dibuat tahun depan, dia plus 5 years lah. That's it. Itu habis. Cuma maknanya snap election ni consider sebagai PRU 15. It's a PRU 15. Maknanya dia punya terpul selama 5 tahun pula. Yes. Cuma isu dia, adakah negeri akan ikut? Itu je. Macam negeri, kalau dia federal buat snap election, negeri tak wajib ikut. Sebab itu Sarawak tak pernah ikut sejak so many years. Sebab itu Sarawak kita orang election 2 tahun sekali. Pernah tau. PRU lepas tu PRN, PRU PRN, PRU PRN. 2 tahun sekali kita election. Soalan kedua tentang berkenaan akta lompat parti ni. Okay. Sebab yang difahamkan Penang kan yang buat kan. Lompat parti. Betul. Tapi kalau tak salah saya, walaupun akta tu ada tapi tak ada dikiriman. Yes. Sebab dia macam undang yang Kerajaan Kelantan luluskan, dia bertentangan dengan Federal, pemakanan. yes. So memang ada akta tapi tak boleh buat. Okay. So berkenaan tentang kita punya keadilan ni, buatlah apa-apa kontrak pun dengan YB ke, tidak lompat ke. Tapi adakah macam untuk masa depan ni, status YB tu, sebab saya pernah bincang lah dengan seorang yang terlibat dalam politik lah, ahli parlimen ni difahamkan oleh saya, sedang merangka untuk satu undang-undang untuk akta lompat parti. Contoh dia kata, CA ni mewakili parti CA, CB mewakili CB. Tapi tiba-tiba CA ni melompat parti satu parti ke C. So CB ni automatik dia akan boleh ambil alih kedudukan MP yang dah buat aduh di tempat CA tadi itulah. Tapi yang difahamkan dengan undang-undang SPR ni, kalau kita nak buat kita boleh buat PRK, hanya kematian ataupun bankrupt,
Atau dia letak jawatan lah. Tak letak jawatan lah. Tapi untuk lompat parti ni memang kalau saya difahamkan bertentangan dengan lembagaan. Betul. Ataupun dia macam inhuman lah. Dia tak ada apa sebab manusiaan lah. So macam mana betul? Untuk lompat parti, dia kita pernah propose 2019 dan kita dapati bahawa it is unconstitutional. Kalau nak buat juga kena ubah perlembagaan, dan ubah perlembagaan perlu 2/3 ahli parlimen daripada total, bukan yang hadir Kalau undang-undang yang hadir, majoriti yang hadir. Kalau dalam dewan tu 10 orang, 10 orang, 6 orang lulus dah. Tapi 2/3 daripada semua yang ada ahli parlimen setuju untuk ubah, baru boleh ubah. That's why it's very difficult. That's why kenapa 2019 kita lewat, dan kenapa undang-undang Penang ni akan ada masalah. Kalau Afif bawa, contoh kita nak Afif, sebab tu sampai Afif dah lompat dah. Tapi dah declare pun. Kenapa tak ada apa-apa? Sebab dia tahu benda tu memang unconstitutional. Dan masalah satu lagi adalah bila mana kita nak implement tu, dia kata okey, dia lompat parti. Dia lompat parti, dia pergi ke parti satu lagi. So apa masalah dia? Sebab daripada segi perlembagaan tak ada masalah. Cuma morally it's wrong lah. Secara moralnya salah. Dia banyak benda kat dunia lah. Sometimes dalam law ni, what is morally wrong does not make it legally wrong. Dia morally wrong. Tackle bini orang salah. Tapi it's not legally wrong. Tak ada salah undang-undang pun. Cuma morally dia salah lah. Itu sama, benda is the same thing. Tu menjawab soalan tu memang susah, very difficult. Okey, balik kepada soalan yang kontrak 10 juta. Itu malam tadi saya tanya Datuk Jo. Very interesting. Rupanya saya pun persoalkan benda yang sama. Kalau kita buat kontrak 10 juta, dia lompat, kita nak saman dia 10 juta, dia boleh invoke Federal Constitution. Sebab kepakaran saya adalah Federal Constitution. Dia boleh invoke Federal Constitution, dia kata bahawa this is against Federal Constitution. So, kontrak tu akan null and void. Now, this is where it is clever. It's clever. Dia bukan disaman 10 juta sebab dia lompat parti. Dia disaman 10 juta sebab dia pinjam logo. Lain. It's a contract. Okay, faham? So, the contract is, since you borrow this logo untuk masuk election and you menang, so the price of this logo is 10 million. If you stay, you don't have to pay anything. But if you chow, you have to pay the 10 million for the use of the logo. Contohnya saya pinjam telefon ni lah. Tuan saya nak pinjam telefon ni, dia kata boleh RM10 sehari. Dia kata RM10 sehari. So the contract is sebab saya pinjam telefon tu. So the contract is because dia pinjam logo kita. That's different. Faham? So bila itu, okay, bijak juga. William Leong lah and the gang lah yang buat kontrak tu. So bila dia akan buat, bila dia akan laksanakan, soon. Soon. 10 juta bersedialah untuk menghadapi. Menang atau kalah itu cerita lain lah. Tapi 10 juta will be there. Okay? Saya nak menjawab soalan. Ya. Yang pasal tadi ada sekolah live, ada tak sekolah live kan? Pasal YB kali sangat dengan mula kita sebagai viewer, kita faham lah negotiation kalau masuk di sana di sini. Tapi kalau kita tengok secara logiknya, kalau kita tengok overall secara logiknya, kalau benda tu dah nampak macam orang tu dah kata no, nak nego sampai ke sudah nak nego, saya rasa macam orang akan say something lah dekat yang negotiator, maknanya dua YB ni lah. Sebenarnya apa yang sebalik ataupun benda yang kita tak nampak, kenapa benda tu nak nego sampai sekarang macam tu sekali nak nego. Kenapa masih, okey, soalan dia macam ni, kenapa masih nak juga jadi menteri? Yalah. Ya, kenapa tu kena tanya Khalid Samad dengan Anthony Locke lah. Yang tu saya tak boleh nak jawab on their behalf. Kita hanya boleh speculate. Dia katalah bagi alasan sebab negara macam ni, sebab PN nak hancurkan negara. Najib dulu hancurkan negara gitu. Mahathir hancurkan negara lagi teruk lah. Bakun tu berapa kali tukar company sebab tak boleh laksana. My wife involved dalam underwater cable daripada Bakun pergi ke Semenanjung, tarik kabel. And kalau jadi, that will be the longest underwater cable in the world. My wife ni involved, dia electrical engineer kan, involved dalam benda tu. Tapi tak jadi. Mahathir, berapa bilion kita habis on Bakun alone and musnah alam. My father yang ukur keluasan Bakun kalau tenggelam air Perlis punya keluasan. Sama luas dengan Perlis. Keluasan Bakun tu. Balak bilion. Kalau kita sebut kerosakan lah. Mahathir buat kerosakan lagi teruk. Our point is this. That is just an excuse. Kenapa mereka beria sangat? Itu kena tanya dia orang. Saya tak boleh nak cakap.
Kalau nak tahu yang sebenar, kita pergi minum. Saya cerita. Tak ada cerita macam ni, memang saman pula kan. Tapi kalau ni, kalau nak tanya tahu sebenarnya kenapa beria, tanya dia orang. Yang tu saya dah jawab. Our policy is simple. Kita stay with whatever kita nak ni. Kita nak buat nak sana. Dapat? Boleh? Assalamualaikum. Salam. Ada dua pertanyaan. Pertama sekali kepada Ikhwani, anda kata dia akan sengaja election dalam masa terdekat ni, apakah harapan atau kedudukan Pakatan Harapan mampu menang ni? Lepas tu yang kedua, apa pandangan ataupun firasat saudara Ikhwani kaitan dengan kenapa DAP ni masih lagi nak sokong betul, padahal dalam mesyuarat besar tu DAP tu dah kata dia DAP memang tak suka dengan DAP. tak suka DAP. Itu saya kata tadi. Kenapa masih lagi DAP nak sokong? Itu saya kata nak jawab soalan tu kena tanya dengan DAP lah. Saya boleh spekulate je, tapi ujungnya DAP kena jawab. Okey, tapi saya nak jawab yang ni. Sebelum saya jawab pasal peluang tu kan, saya boleh katakan dia macam ni. Kita ni kalah tapi kita menang. Mereka menang tapi mereka kalah. Apa dia maksudnya? Kita ni kalah tapi kita menang kerana kita bersatu. Saya kata politik is about perception. Politik is about how you manage the perception. The way bila kita bersatu, kita bergabung as one, kita bekerja sebagai satu, suara kita satu, rakyat nampak kita bersatu and peluang kita besar. Now, macam mana nak beat kita? Stir the boat. Kan Sanze kata kan? Stir the water to catch the fish. Bukan kecup, apa dia panggil? Kocak air untuk tangkap ikan. So this is what Mahathir is doing. He is stirring the water so that kita duk gaduh sama sendiri. This is what I've been telling the AP yang mana. That old fox is now doing exactly that. Saya ni memang berbukukan Sanze, buku The Art of War tu. Stir the water to catch the fish. Untuk apa? Memastikan bahawa kita ni tak bersatu. We command the most majority, 92 seats. Siapa gabungan mana yang kukuh, yang ada lebih daripada 92? PN bukan gabungan. PN tak berdaftar. UMNO 39, PAS 18. Bukan Amanah pula. GPS 18. Bersatu tolak Mahathir 36 tolak 6 30. Campur Azmin lah tu, dah campur Azmin dah. So, siapa yang majoriti? Kita. Tapi apa dia buat? Dia throw something and kita sekarang ini macam orang mabuk tu. Jadi kita duk gaduh. Kita duk kutuk DAP duk kutuk Amanah duk kutuk bila. So, dia tak habis cerita tu. So, my point is this. PKR dah take a step back. Dah. No longer negotiation. We don't have majority. Enough is enough. Now, these two come back lah. That's why saya buat hashtag setia kawan tu. Setia come. Forget about the old man. Forget about the offer. There is no offer. There is no majority. Kalau dia ada, tunjuk lah. Dia kata dengan GPS. Saya dah kata tadi dah. GPS kita tak boleh cari. GPS dah keluar kenyataan. Dia tak sokong Anwar. Dia tak sokong Mahathir. Dah keluar kenyataan. Kita tak, you all baca tak kenyataan tu? Tak tahu Few days ago. Ada kan? A few days ago, GPS tidak menyokong Anwar. Tidak menyokong Mahathir. That's it. So where's the majority? And even GPS sokong pun PKR 39, 38. Mana you nak cari 38 campur 5? Campur 6. Campur 5 lah. Mana nak cari 38 campur 6? Kalau GPS 18, baru 18. Balance. So the kingmaker, semua kingmaker sebenarnya. UMNO kingmaker, PAS kingmaker, PKR pun kingmaker kalau cerita macam tu. That is why kita kata if we really want to go into this next election without orang yang anti yang hoping ni, kita kena pergi as one. PKR tak boleh pergi alone. Nak menang, PKR tak boleh pergi alone. Maksudnya PKR tak boleh pergi alone, PKR tak mampu ke nak lawan? Tak. Kita boleh bertanding, kita boleh masuk, kita boleh lawan. Nak menang tu sangat slim chances. Sebab apa? Kita bertanding 222 parlimen. Lebih 500 don. Satu don, katalah you spend 20,000 lah. 500 campur 200 dah 700. 20,000 kali dengan 20,000, berapa ratus juta kami nak spend? Kami tak ada duit. Phone saya pun PKR tak bayar. Bil bayar sendiri.
Mana ada? Duit tak ada. Jadi kita perlukan DAP, kita perlukan amanah. Dia ada resources. On our own, memang kita tak mampu. Together, nak kata menang tu 100% tak lah. Tapi chances are 50-50. At least the chances even higher daripada yang kemungkinan. And I will tell you this. Our target is not PRU 15. Our target is beyond that. PRU 15, kita baru buang pengkhianat. Kita baru buang pengkhianat. So the target is 16 onwards. 15 ni, kalau berlaku, menang, Alhamdulillah. Tapi kalau tak menang, don't worry about it. Because saya kata politik nafas panjang. Nafas panjang. Macam tu Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri lah. So what? Anwar pun cakap, so what? Saya tak boleh jadi Perdana Menteri, tapi tengok 20 tahun perubahan dia dah buat in politik. Landscape politik kita berubah. Amanah tertubuh macam mana? Hasil daripada perbincangan Rafizi dengan Kak Wan. Masa tu Mat Sabu kata apa? Kita rehatlah, lepas kena buang daripada PAS kan? Tak apalah. Kita tengoklah dulu 2 tahun. Rafizi kata apa? No. Buat parti, Abang Mat. Buat parti, kita buat gabungan baru. Tak boleh tunggu. Masa tu 2015 kena buang kan? Muktamar PAS. 2015 kena buang. Dia kata tu 2 tahun 2017 nanti kita fikirlah nak buat ke tidak parti. Kita tengok sentimen. Rafizi kata no, buat terus. 2016 Pakatan Harapan. And masa itu pun si Kitul buat G25. 25 orang sign nak pecat Kak Wan. Sebab tak setuju dengan Pakatan Harapan. Bergabung dengan Amanah. Sebab masa tu Azmin masih lagi nak kekal dengan PAS. 25 orang sign daripada PKR nak pecat Kak Wan. Nasib baik surat tu sampai kat Rafizi. Dah dia Setiausaha Agong, aku simpan lah dia kata. So chances, bukan kata kita tak boleh pergi alone, boleh. Tapi penat lah. Dan it will be a mess on our behalf. Boleh kita pergi alone, tapi ialah resources, duit, sebagainya kan. Saya pun rasa penat juga. Kak Wan, PRU 14, gadai rumah dia tau. Dekat Segambut tu. Kalau kalah PRU 14 tu tak ada rumah Kak Wan. Untuk bayar deposit. Untuk bayar deposit, dia gadai rumah dia tu. Dekat Bukit Segambut tu. Berapa 14 juta. Lebih kurang. 14 million. Gadai. Sebab apa? Nak bayar deposit ni. Calon-calon. Ingat calon semua kaya. Sebab tu pilihan raya bukan murah bang. That is why they need the money. Masalahnya bila dah banyak tengok duit, dah mata kelabu. Mula-mula untuk masuk pilihan raya, tapi dah lama. Mungkin banyak, okey. Mungkin sedap ni. So, okey. Okay, lagi? Yes. Kita sebagai ahli bawahan dan juga pemerhati politik. Sebab kebanyakan yang di perkataan ataupun terminologi yang dipopularkan oleh penerangan seperti macam Balik Samad, Anthony Loh, PH+. So sebab yang kita faham, kalau yang pernah macam semalam Dr. tadi ada sebut tentang G9 tadi, tentang yang apa yang saya faham, kita cuma ada PH saja. Kita tak ada PH+. Kita tak ada PH bersatu background merah, bersatu background hitam, dan kita tak ada pun dah ada satu sepahaman dengan wanita. Tapi pimpinan atas masih disebut PH+. Padahal ahli bawahan ni kadang terselerak dan keliru. Ya. Boleh. Okey. Siapa di sini pernah baca Perlembagaan Pakatan Harapan? Perlembagaan Malaysia pun tak nak baca Perlembagaan Pakatan Harapan. Siapa pernah baca? Tahu nak? Perlembagaan parti kat dalam baca? Pernah baca? tak baca, tak faham. Tak apalah. Point saya adalah, kenapa? Kita tak tahu bahawa PH adalah parti yang berdaftar. Kalau siapa baca perlembagaan dia, kita akan dapati PH ni, orang kepada kata, macam mana nak join PH? PH tak boleh join. Nak join PH, kena join salah satu parti di dalam PH. PH adalah gabungan parti-parti. Dia bukan macam PKR, kita boleh join. Tak nak join PH tak boleh. Oh, saya tak nak join PKR, saya tak nak join DAP, saya nak join PH. Tak boleh. Because PH adalah gabungan parti-parti. So, parti-parti ni bergabung, bersatu untuk membentuk dinamakan Pakatan Harapan. Itu dalam perlembagaan. So, untuk menyertai Pakatan Harapan, mestilah menyertai salah satu daripada parti-parti politik ini. Itu perlembagaan dia. Macam mana saya tahu? PKP ni, saya banyak sangat masa, saya banyak baca semua benda. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya bacalah perlembagaan PH, perlembagaan DAP, perlembagaan PKR, semua saya baca. Bila Bersatu dah keluar,
Dia tak berubah, pH tetap kekal. Bila bersatu dah keluar pH. So istilahnya there is no such thing as pH+. pH+ ni dia kata pH plus something else lah. Sebenarnya tidak wujud, tidak ada dalam perlembagaan dan tidak benar. Cuma saya katakan macam ni lah. Kenapa beria sangat nak tolak option 1 dan nak bawa option 2? Kalau kita setia kawan, patutnya kita desaklah option 1 dilaksanakan. Sebab majoriti yang pegang kerusi selain daripada DAP adalah PKR. 38 kerusi, DAP 42. Warisan 9, Mahathir 6, 9 campur 6 bawa 15. Macam mana had 15 ni lagi tinggi daripada had yang 38? Kita duk nak bela, nak angkat yang 15 ni, tapi kita lupa yang 38 tu. Yang bendera kita pakai masa PRU tu, kenapa? Kenapa tu kena tanya dia orang lah, kena tanya pimpinan lah. Tapi on the ground, DAP saya tak boleh cerita lah, saya tak tahu. Tapi amanah daripada dasar orang-orang bawahan dia, majority yang dekat bawahan ni termasuk YB tak puas hati. Sebab dia kata, ada yang konteks saya, dia kata benda ini tidak dibincangkan dengan diorang. Dia dibincangkan di peringkat atasan, tapi dekat bawah ni kami tak tahu. Tiba-tiba semalam Mahathir kata Syafiq Abdal jadi calon Perdana Menteri. Dipersetujui pula oleh DAP dengan amanah. DAP amanah keluar statement kata apa? Oh, kami sebenarnya datang meeting tu bincang, tapi kami kata kami nak bawa dalam meeting. Belum bincang rupanya, Mahathir dah announce. You see, perangai Mahathir? Dia main persepsi lah. So yang kenyataan amanah dan DAP tu orang tak hirau pun. Orang tengok yang Mahathir, oh maksudnya DAP dan amanah ni memang nak angkat Syafiq Abdal. Oh, dia lebih suka angkat Syafiq Abdal daripada angkat Anwar Ibrahim. Si persepsi dah dimain. So rakyat yang kita ni, yang kita terupur-terupur kat bawah ni duduk bantai lah. Sedaplah bantai, kita gaduh. Gaduh. Siapa untung? Dia orang. Now next election, you all bayangkan Mahathir parti apa? Next election, katalah snap election minggu depan atau bulan depan, atau hujung tahun. Mahathir parti apa? Bebas. Dia tak ada parti. So kita nak lantik orang yang tak ada parti jadi Perdana Menteri. Saya kata Mahathir dan Mukhris cakap ni dalam, saya interview Mukhris hari tu kan. Saya tanya dia, what if you all kena buang, benda risah. You buat parti baru tak? Oh tak, kami akan lawan di mahkamah. Kita akan bawa ROS ke mahkamah. Siapa menteri KDN? KDN bawa ROS, bawa KDN. Siapa menteri KDN? Siapa Hamzah Zainuddin? Setiausaha politik, Setiausaha Agong. Bersatu. Orang yang buang hang in the first place. Confirm lah kalau memang kau kena buang. Tak kisahlah undang-undang kanda yang tulis kanda boleh padam. Musang menjanggut Dia buat, siapa tok guru dia? Mahathir. Tok guru yang baik kan. Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Itu je. Faham So my point is DAP amanah, saya tak tahulah. Kita ni nampak obvious. Kita ni taklah pandai. Sekolah pun tak tinggi, 2 tingkat je. Tapi kita nampak permainan orang tua tu. Tapi kenapa dia orang tak nampak? Tapi saya tengok bukan masa buruh cakap, dia cakap ni. Terima kasih. Anthony Loke. Tak, Mak Sabu dah cakap. Tak, Mak Sabu dah cakap. Dah keluar kenyataan. Setuju. Lim Kuan Eng pun dah keluar. Lim Kit Siang pun dah keluar kenyataan. Itulah, kalau kita Anthony Loke dengan Khalid Samad, saya tak kisah. Khalid Samad dia cakap, bagi tahu Iswardi tu slow down sikit. Maksudnya Khalid Samad kenal saya jugalah, okeylah tu. Tapi Lim Kuan Eng dia cakap, Mak Sabu dia cakap, Amanah dia cakap, Mujahid pun dia cakap. So pimpinan bawahan, yang mana YB bawahan ni, yang bukan pimpinan atas, dia orang tak setuju. So dia nak buat satu movement sekarang ini untuk tentang di peringkat amanah. DAP saya tak tahulah, saya tak ada pemilihan. So berjayalah Tun dah berjaya dah. Tapi kalau kita tak, sebab itu daripada dulu, daripada zaman Pakatan Rakyat, Anwar ni dia jadi perkat ni bahasa Indonesia, kohesif, orang yang tarik balik. Anwar ni jadi orang yang mengikat. Kena ada Anwar. Kalau tak ada Anwar ni, saya takut pecah lagi ni. So that's why semalam saya kata, there is a possibility PH lawan diorang atau PH lawan semua.
Sorry, there's a possibility PH lawan dia orang, PKR lawan semua. First option, PH lawan semua yang PNA, atau PKR lawan semua orang. Penat. Sebab ada yang IDO lah sebab Malaysia ni sampai ada di pekat bawahan lah, tak lebih baik kita keadilan ni lawan semua kursi. Saya kata mustahil nak lawan semua kursi. Tak mustahil tak mustahil, boleh lawan. Tapi itulah tadi. Kita kena bercakap on reality lah. Secara reality cash. UMNO pun tak berani lawan semua. Banyak duit UMNO tu dia boleh lawan 80 kursi je. Yang lain tu dia bagi kawan-kawan dia lawan. Kenapa dia tak lawan kat Sarawak? UMNO tak ada kat Sarawak. Pas saja lawan semua kursi kan? 130 lebih pas. Dia bukanlah 222. Sebab dia dapat duit daripada mana? Semua deposit dia tu UMNO bayar. Yang ni Claire cerita kat saya offline. Semua Saya ha? Payah lah. Berkelahi tu Azmin pun akan buat parti baru. Yes, Azmin dah pun buat parti baru. Dah pun buat. Saya dah cakap sebulan lepas kot dalam live saya, sampai ikut live saya cakap Azmin akan buat parti baru. Saya dah cakap dah. Tak. Mahathir tak join. Tak tahu. I mean, we don't know. Mungkin tak. Mungkin dia. Parti ni yang parti keadilan negara. Parti keadilan lah, parti reformis lah. Nama dia saya tak tahu. Kalau macam kata dia gunakan parti keadilan juga, boleh ke macam boleh. kita tak boleh fight? Memang tak boleh. Sebab nama tu sama tak boleh. Parti reformasi boleh. Sebab nama tu mengelirukan. Kita daftar ROS kan, NGO kan. Ini nama yang mengelirukan atau sama dengan sesuatu yang lain. Saya pernah nak buat NGO. NGO saya adalah Gerak Keadilan Sarawak. Adil 13. Angkatan Keadilan Sarawak. Persatuan Angkatan Keadilan Sarawak. Kena reject sebab Perkataan Keadilan tu. Padahal NGO je, tak boleh. Lala saya tak register. Wah bodoh. Okey, so boleh tak boleh tadi lawan Pakat Nasional? Ini kita bermain probability ya. Kita kira probability. Ini secara umum je. Kita tak pergi khusus. Boleh tak boleh? Betul kalah. Belum lawan ni dah kalah. Macam mana ni? Contoh saya nampak macam Pakat Nasional ni boleh menang di kursi-kursi majoriti Melayu lah. Nanti kalau di kursi-kursi bandar saya rasa memang dia akan kalah. Okey. Dia jawapan saya macam ni. Ini future. Dia bergantung apa kita buat sekarang. Sebab tu saya kata jangan gaduh. DAP, PKR mana? Jangan gaduh. Bertenang. Lupakan orang tua ku, tinggalkan dia. Dia nak meroyan seorang-seorang, biarlah dia. Tak relevan dah. Apa kita kena buat? Past is past. Bukan past past. So apa kita kena buat? Kita akan perkemaskan balik langkah sedia tu. Macam mana nak perkemaskan? Itu satu tadi ada report pengundi muda, saya banyak pengundi muda ni tak aktif dengan polisi. Kalau kita datang kemudian daftar tapi dekat saya sana. Jadi macam mana kita nak pergi dia tu tidak ada. Dia macam ni. Saya kata tadi apa? Politik is about perception. It's about perception. How do you create perception? Live saya, kenapa orang banyak nak tengok? Dia kata Iswandi, benda yang kau cakap tu semua betul. Tak. Gaya penyampaian macam mana? Dia macam ni, saya cakap satu betul, dua betul, tiga betul, yang keempat salah. Ui, betul juga tu, padahal salah. Banyak juga saya miss. Antaranya yang saya miss Muhyiddin. Saya tak sangka Muhyiddin ni boleh, itu memang saya tak sangka Muhyiddin. Yang lain semua saya hampir betul, tapi Muhyiddin saya tak sangka. Okey, poinnya macam mana? Macam mana cara kita? That's why kita kena gerakkan. Semalam saya dah cakap, perlis saya cakap, Kedah saya cakap, DAP, Amanah, PKR, kita dah start gerakkan merubah persepsi. Macam mana kita nak ubah persepsi? Kita yang mana hardcore UMNO, hardcore PAS ni tak payah cerita lah. Yang tu potong tangan pun keluar bendera UMNO. Potong tangan pun keluar bendera PAS. Yang tu tak payah cerita. Tinggalkan. Yang hardcore kita pun tak payah dah. Yang mana kita ni cop dahi ni keadilan dah tak payah dah. Tak payah kempen. Kita tengok yang tengah, ini majority. So majority ni macam mana? Dia majority ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang sokong sama ada PAS atau UMNO, satu lagi yang kumpulan memang tak sokong mana-mana. Dia memang atas pagar. Okey. Yang kita tengok yang tak payah atas pagar tu, itu cerita lain, modul lain. Itu modul training untuk kempen tu nantilah, itu isak terror tu. Tapi kita tengok yang sokong PAS atau UMNO tapi mereka bukan hardcore. Macam mana kita swingkan otak manusia ni?
Okay. Ni hang ni orang kuat PAS lah. Tapi bukanlah hardcore, tapi penyokong PAS. Pengundi PAS tak pernah undi lain kecuali PAS. Tapi tak adalah pimpinan tu bukan. Tiba-tiba hang ada pemimpin ustaz ni yang nak sepatutnya jadi calon. Tiba-tiba UMNO letak calon dekat tempat tu. Betul UMNO letak calon ni. Kita pergi dekat orang PAS. Takkanlah calon kau ni cikai sangat sampai latih orang UMNO. Calon kau orang ni tak bagus ke? Calon kau orang ni tak elok ke? Calon kau orang macam ni kita berkempen. PAS ni sebenarnya lagi sesuai ustaz tu jadi calon daripada si Walaon tu. Si Macai tu kita kata. Kita duk kutuk macam tu. Lama-lama orang PAS mikir betul juga dia kata. Patutnya ustaz kita lah jadi calon bukannya UMNO. Kita selama ni lawan dia, tiba-tiba kita kena undi dia. Akhirnya apa? Dia konflik lah. Itu dipanggil ejen provokator. Tukang provok. Kerja provok. Kita main je dan sekarang ni senang sebab apa? Ni handphone ni. Saya buat live saya cakap itu, saya buat live. Saya kata macam tu. Kita provok. Nak kena provok kedai kopi simple je. Kita tahu kan kedai kopi tu. Dia tak tahulah, jangan dia tahu orang kita orang PKR ke orang DAP orang mana, janganlah tahu. Kita duduk, kita lepak sembang-sembang dengan dia orang, kita duduk. Cik, kita tahu orang PAS kan. Bagus calon UMNO ni bagus cik. Kita tengok dia punya reaksi. Bagus apa ya dia kata. Patutnya calon kita jadi calon. Tak bagus lah. Dia ni pandai ni orang UMNO ni terror. Mana terror kita dah lawan dia. Manusia ni akan ada buruk, dia akan nampak dia akan ada cerita buruknya walaupun kita baik. Betul tak? Manusia akan jumpa buruk kita. Kita provoke je. That is why kerja itu kerja. That's why bila soalan boleh ke menang atau kalah tak, dia bergantung kepada macam mana kita buat sekarang ni. Macam mana gerak kerja kita. Kalau Penang ni tak ada isu sangat PAS kot. Ada ke? Satu kursi lah. Telah pencalonan kan? Yang Yusri Mafiah menang. Boleh menang, kalau tak boleh lawan. Tu pun kira proses tu. UMNO? UMNO kuat? 4 kursi lah. So lepas ni UMNO ke PAS nak tanding? Sebab Mufakat Nasional bukan parti Itu yang kata kira pakat dia berkelayu lah. Sebab dia kalau dia pakai logo Mufakat Nasional, kemungkinan dia boleh bersatu lah. Tapi kalau dia logo UMNO, hang biasa PAS dah 30-40 tahun, nak pangkah dekat ketahun dia gegar juga tangan tu. Ya Allah ya Tuhanku, selama ni aku duk menyumpah parti ni, duk kafirkan parti ni, tiba-tiba aku nak kena undi dia. Sebab apa? Duk teringat lah live abang ni, duk teringat live abang ni, duk teringat lah abang ni tu. Kata kafir, tak apa, undi PKR je lah. Paling kurang pun undi rosak lah. Dia dari paling dahsyat live Banggul Paradong. Live Banggul Paradong tu. Banggul Paradong. Yang parodi yang ni, di mana? Yang ke 82 jadi tu. Kafir tu live Banggul. Kafir. That is why saya kata tuan-tuan, jawapan kepada persoalan itu boleh menang ke tidak, dia bergantung kepada macam mana kita bersedia dalam main persepsi ni. Saya beritahu kenapa. Yang buat live sekarang ini siapa? Di dalam Pakatan Harapan. Ialah siapa? Mana orang lain? YB Nurul. YB Nurul lah. Tapi saya tak sampai pada saya. Dia tak sampai. YB Nurul punya live tu sampai lah. Saya sampai lah. Sekarang ni dia akan start. Saya dah start bawa Nurul lah. Lagi? Akmal. Betul. Lagi? Yang sorang-sorang jangan cerita forum dan konsisten. Konsisten. Saya tak naklah sekala bukan. Yang konsisten at least saya dulu saya buat seminggu sekali. Dululah zaman dulu. Hari ni je saya buat tiap hari. Itu kan Dr. Ma'e. Dr. Ismail. Bukan Expo. Okay. Dia guna platform perspektif. Oh ya, okey, Dr. Ismail. Ya. Itu sampai kat saya. Okey. Mustafa Mansur dia bukan parti, bukan dia otai. Dia bukan orang parti mana-mana. Boleh lah. Rafizi ada? Rafizi macam mana? Sembang kedai kopi lah. Tapi dia ada. Jangan risau. Di belakang saya adalah Rafizi Ramli. Berjumpa dengan Mangsa Sainuddin, tetapi dalam kenyataan Datuk Seri Anwar berkata perjumpaan itu
lebih pada membincang isu negara. Tetapi kenyataan Hamzah Zainuddin menyatakan perbincangan itu merupakan isu peribadi. Ketua PKR juga menyatakan Datuk Seri Anwar telah berjumpa dengan beberapa pemimpin dari blok sebelah. So, adakah perjumpaan semua ni dibincangkan dalam pimpinan Pakatan Harapan atau dibuat dengan sendiri oleh Datuk Seri Anwar? Dia dicakapkan, dibagi tahu di dalam Pakatan Harapan. Saya tahu benda ni sebab Datuk Seri Anwar sendiri cakap bahawa saya berjumpa dengan Muhyiddin, saya berjumpa dengan Zainuddin Hamzah, saya berjumpa dengan mereka, ada perbincangan. Cuma dia tak mendetailkan apa perbincangan tersebut. Kenapa? Yang tu kena tanya Datuk Seri Anwar lah. Kenapa dia duduk. Tapi macam saya kata tadi awal tadi, perbincangan itu ada. Malah Anwar cakap apa? Offer Muhyiddin lagi baik daripada offer Tun. Tapi dia tak terima. Dia bukan persoalan nak jumpa. Jumpa-jumpalah. Tapi persoalan dia, you terima ke tidak? Saya tahu persepsi itu sekarang dimainkan. Betul. Kita tak menafikan Anwar berjumpa. Memang perjumpaan tu biasalah. Siapa boleh deny Tun pergi jumpa dengan Zainuddin Hamzah? Siapa Zainuddin Hamzah ni? Dia ni broker. Dalam lompat parti ni, dia ni lah broker. Dia lah tukang bawa SD tu. Dia lah. Sekarang ini. Dia lah. Saya, tak cerita. Tak apalah. So, dia lah brokernya. Dan bila dia broker, dia jumpa semua orang. Of course, mungkin Anwar nak elakkan perspektif buruk ke apa, it doesn't matter lah. But, dia bukan masalah jumpa. Masalahnya, outcome dia apa? Dia tak terima. Dan dia bagi tahu. Dia bagi tahu bahawa, yes, the offer was made. Dia bagi tahu dengan pimpinan, the offer was made. I did meet, in fact dia jumpa. Dia berkata, saya jumpa GPS, saya jumpa dengan Muhyiddin there. And Muhyiddin punya offer was better daripada Tun. Cuma dia tak bagi tahu tu offer apa. Kami pun tak tahu. Yeah, but the meeting was ada meeting. But can the PH leaders accept the met up with Datuk Seri Anwar and Hamzah Zainuddin? Yes. Macam saya kata tadi, a meeting is a meeting. Okay, a meeting is a meeting lah. And I bet Hamzah ni jumpa bukan setakat Anwar, dia jumpa semua orang, including Amanah dan DAP. And I know dia jumpa semua orang, including Amanah dan DAP. That's why Jugah melompat. Yang YB Jugah Sarawak tu kan melompat. He met everyone. He's a broker. And kalau kita nak blame Anwar kerana jumpa dia jumpa semua orang lain. Is that wrong? Jumpa is a jumpa lah. But what matters is the decision after dia dah jumpa. Itu je. The offer was made, but he refused. What was the offer? I don't know. Dia pun tak cakap. But dia kata itu lebih lukratif daripada apa Tun offer kat dia. So what is more lucrative than jadi PM? Tun tak jadi PM Tun jadi TPM. So become a PM lah. Itu je lah kita boleh fikir logik kan. Okay, kita bergabung, PKR gabung dengan Muhyiddin, hang jadi PM. Kita boleh spekulate lah. Apa better daripada TPM? PM lah. That is even better. Kalau Anwar memang gila kuasa, okay. Tak apalah. Demi kerana nak jadi PM, jadi PM, kena maki. Aku off live lah. Tak guna punya Iswardi, dia kata. Hang punya pemimpin pun sama, dia kata. Maruk kuasa nak jadi PM, sanggup gadai. That's the best I can give you lah. What? I don't know. Okay? Alright, so rasanya habis kat situ. Thank you very much for your time. Thank you very much everyone for being here. Alhamdulillah, you have been a very good sport. Dan yang penting live saya tu ada sikit, ada orang tahu saya di Pematang Power. Itu je. Kalau nak berapa jam? 6 Saya kena cari surau ni. Sini surau. Ada surau di sini. Masjid. Boleh masuk ke masjid sekarang? Oh, sini pinjam boleh? Boleh, keluar boleh. Musafir boleh keluar. Oh, boleh keluar. Okay. Alright, thank you very much. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.